Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera saudara-saudara sekalian. Selamat datang ke program webinar Sembang ASNB. Hari ini kita bawakan tajuk yang menarik, manfaatkan peluang pelaburan global dengan ASN Equity Global. Okey, bersama saya hari ini ialah Encik Muhammad Hilal Abdul Karim selaku Region Head East Coast ASNB atau bahasa Melayunya Ketua Wilayah Pantai Timur di ASNB. Apa khabar Encik Hilal? Alhamdulillah. Assalamualaikum semua. Cik Iskandar. Assalamualaikum. Okey, Encik Hilal dekat mana tu? Dekat Kota Baru tu? Hari ini saya di Kota Baru, Kelantan. Oh, okey. Dia Encik Hilal Ketua Wilayah Pantai Timur. Dalam bahasa laymannya adalah abang long kawasan di Pantai Timur Okey. Kalau dia sampai ni, kalau jumpa Cik Hilal ni, bolehlah minta Cik Hilal belanja nasi dagang ke, kerabu ke, boleh? Boleh, tak ada masalah. Cik Iskandar bila nak datang Kelantan ni? Okey, tak tahulah. Bila border dah buka je. Border dah buka padahal dah buka lama dah. Ada je alasan. Alright. Okey, sebelum kita teruskan program ni, kita nak kongsi dengan saudara-saudara sekalian berkenaan dengan pengalaman kita sebut sedikit background Cik Hilal ya. Okey, pengalaman beliau sebelum di SMB memang hebat Cik Hilal ni. Di dalam Bumiputra Commerce Bank sebagai business analyst, di CIMB Bank sebagai business relationship manager dan pernah juga berkhidmat di AKPK agensi kredit dan agensi counselling, credit and counselling BNM sebagai kaunselor keuangan. Tu dia AKPK tu. Okey, memang luaslah pengalaman beliau. Kelayakan Encik Hilal ni Certified Credit Professional IBBM dan juga Syariah Registered Financial Planner di MFPC dan juga seorang pemegang lisen di FIMM. Okey. Background Encik Hilal ni dia master degree dia di UKM di International Business dan juga MBA di UiTM. Currently dia sedang buat PhD di Universiti Malaysia Kelantan. Tak lama lagi. Dr. Hilal lah pula ya. InsyaAllah. Dr. Hilal Okey, ni kita nak bercerita pasal peluang pelaburan global dengan ASN Equity Global. Ini produk global di Amanah Saham Nasional. Memang Cik Hilal memang terpakar lah dalam produk ni. Okey, jadi kepada saudara-saudara sekalian bila kita bercerita pasal bila Cik Hilal membentangkan ni, kita nak ingatkan saudara-saudara kalau ada soalan, kalau boleh biarlah soalan itu berkait dengan ASN Equity Global pasal Cik Hilal memang bersedia dengan tajuk ni saja. So type soalan saudara-saudari di ruangan chat. Okey, kita ada kalau yang penonton masuk melalui Zoom ni boleh guna ruangan chat di bawah tu. Okey, kalau yang di bahagian yang menonton di FB, di Facebook, juga type soalan tu di ruang komen. InsyaAllah kami akan pilih soalan yang terpilih tu kita akan bawalah untuk Encik Hilal jawab pada penghujung sesi nanti. Bila cerita pasal penghujung sesi ni, kita pun ada quiz kita ada quiz. Okey, so saudara-saudari kena tengoklah ni apa Encik Hilal cerita ni. Ni soalan semua dah Encik Hilal bagi, jawapan semua Encik Hilal bagi dah masa ni. So ingat tak ingat tu nak tengok tu. Okey, dalam erti kata lain kita tunggulah sampai habis rancangan. Lepas kita boleh bagi sijil juga ada juga sijil. Kuis ada, sijil pun ada. E-sijil Alright. Okey, panjang lebar saya bercerita. Okey, inilah kita bagi kita punya tetamu kehormatan Encik Hilal. Okey. Yang ni kita serahkan pada Encik Hilal, dengan ini dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Cik Iskandar, sahabat-sahabat saya di Amanah Saham Nasional Berhad, juga tuan-tuan dan perempuan yang sudi untuk meluangkan sedikit masa pada hari ini untuk bersama-sama dengan kita di webinar Amanah Saham Nasional Berhad dengan satu tajuk yang menarik, iaitu manfaatkan pelaburan global dengan ASN Equity Global. Okey. Jadi sebelum tu izinkan saya untuk sharekan slide kita pada hari ini. Okey, tuan-tuan dan puan, peserta webinar kita pada pagi ini. Slide ini disediakan oleh sahabat baik saya, iaitu Encik Azmi Osman daripada Sales and Channel Management Department di Amanah Saham Nasional Berhad.
Dan pada hari ini selain pada saya ditemani juga oleh zone manager saya di Pahang, iaitu Encik Nur Arifin dan juga Puan Noliana yang siap sedia untuk membantu sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan yang menyertai webinar kita pada hari ini untuk menjawab segala persoalan yang berkaitan dengan Amanah Saham Nasional Berhad punya produk ni, iaitu equity global dan perkara-perkara berkaitan dengan cerita kita pasal pelaburan secara global ni. Kalau ada soalan macam yang Encik Iskandar beritahu tadi, boleh type di kita punya chat box, boleh tanya di situ. InsyaAllah sahabat-sahabat saya, Encik Nur Arifin dengan Puan Noliana akan cuba untuk menjawab. Dan kalau ada soalan yang boleh kita petik nanti, kita akan jawab di akhir kita punya sesi hari ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, peserta webinar yang saya hormati pada pagi ini, untuk hari ini kita akan bercerita tentang beberapa perkara. Saya akan bawa sahabat-sahabat semua untuk sembang. Pasal kita punya sesi ini pun namanya ialah Sembang-Sembang ASNB. Jadi kita nak sembang-sembang lah. Kita akan sembang-sembang pada hari ini. Kita akan cuba mengupas beberapa perkara. Jadi kalau boleh saya bawa sahabat-sahabat semua untuk berbicara, untuk berbual-bual bersembang-sembang dengan beberapa topik. Yang pertama sekali kita akan tengok apa dia yang sedang berlaku sekarang ni dalam kita punya persekitaran global. Skala kita tahu, kita tengok cerita pasal dalam Malaysia je kan. Apa kata hari ni, pagi ni, kita tengok pula keadaan global GDP ni macam mana untuk sekitar dunia kita lah. Kemudian saya akan bawa juga sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan menjawab beberapa soalan, iaitu kenapa kita nak pergi global? Kenapa tak cukup ke kita invest ataupun kita meniaga dalam Malaysia je? Perlu ke kita nak pergi sampai luar negara, sampai US? Kita nak cuba buat pelaburan dekat Europe? Kita akan tengoklah. Kita akan tengok keperluan tu ada ke tidak. Dan seterusnya kita akan tengoklah pasal mungkin ada yang masih lagi belum kenal lagi siapa dia PNB, apa dia ASNB. Kita akan cuba tengok sini peranan-peranan ASNB yang ada sebenarnya. Dan selepas tu barulah kita akan tengok dana-dana yang ditawarkan oleh ASNB. Biasanya bila kita cerita pasal ASNB ni, kita cuma tahu pasal ASB je. Tapi sebenarnya ASNB ni ada banyak sangat dana dan sangat dana-dana yang ditawarkan ni sangat menarik. Jadi lepas ni kita boleh tengoklah. Kemudian barulah kita akan funnel down, kita akan pergi fokus kepada ASN Equity Global dan kenapa perlu ataupun apa peluang dia untuk kita buat investment dalam ASNB Global, ASN Equity Global. Okey. Jadi kawan-kawan semua, sahabat-sahabat semua dah sedia? Kalau dah sedia, jom kita mulakan dengan perbincangan kita pertama lah. Mula-mula sekali, saya nak ajak tuan-tuan dan puan semua tengok apa je sebenarnya yang dikatakan dengan Global GDP Outlook untuk 2022. Mula-mula sekali kita kena tahu apa dia sebenarnya GDP ni. Apa dia sebenarnya GDP? Apa dia GDP? GDP ni sebenarnya ialah kalau kita dalam dia punya full sentence ialah Gross Domestic Product. Ataupun dalam bahasa Melayu dia ialah keluaran dalam negara lah. Keluaran dalam negara. Kasar. Penting ke nak tahu apa GDP ni? Penting. Apa kepentingan GDP ni sebenarnya? Apa yang diberitahu oleh GDP ni? GDP ni, tuan-tuan dan puan, dia ibarat dia macam satu ukuran untuk mengukur ekonomi sesebuah negara tu tadi. Kalau macam kita sakit, kita tengok suhu. Kalau sekarang ni sibuk orang tengok cek pasal pandemik COVID-19 ni, orang tengok suhu. Pagi-pagi sebelum pergi kerja, tengok dulu suhu. Kalau bawah 37 darjah Celsius, baru kau boleh masuk dalam pejabat. Kalau tak boleh. Kalau kita nak ukur panjang, kita guna sentimeter. Jadi kalau macam untuk kita tengok kesihatan sesebuah ekonomi negara tu, maka kita akan tengok GDP ni tadi. Kita akan tengok GDP ni tadi. Dan biasanya negara-negara dia suka GDP yang tinggi. Negara maju, negara yang bagus, dia mempunyai GDP yang tinggi. Kerana itu bermaksud negara tu tadi dia punya pekerjaan, dia punya keberhasilan dia dalam ada pendapatan tu tinggi. Dan untuk tahun 2022 ni, walaupun kita boleh katakan terdapat banyak lagi persoalan yang masih lagi tidak terjawab tentang apa yang akan berlaku untuk tahun 2022, contohnya adakah akan berlaku satu lagi gelombang COVID-19 ataupun
akan berlakukan lagi penurunan ekonomi selepas itu. Tetapi sebenarnya para analisa mensasarkan untuk pertumbuhan GDP secara global adalah positif dalam 5.1%. Dan sebenarnya pertumbuhan global yang secara positif ni disokong oleh GDP negara-negara maju lain. Sebagai contoh, United States of America, US, negara-negara dari Europe, dan tak lupa jugalah kepada negara-negara kecil seperti, bukan negara kecil, negara-negara lain seperti Australia, Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan, dan negara-negara ini tadilah yang akan membantu perkembangan positif GDP untuk global secara amnya. Dan kita boleh tengok juga, kita petik juga daripada kata-kata daripada IMF Chief Economist. IMF ni ialah International Monetary Fund, dan dia punya Chief Economist dia ialah Gita Gopinath. Dia kata walaupun masih lagi terdapat beberapa perkara yang masih kita tidak pasti tentang pandemik ni, tetapi krisis ekonomi dunia ni semakin menurunlah. Kita boleh nampak satu jalan yang positif terhadap global GDP untuk tahun 2022 ni nanti. Jadi kita boleh katakan sebenarnya perkembangan yang positif untuk global GDP ni banyak juga bergantung kepada usaha-usaha negara-negara ni untuk melakukan stimulasi ekonomi seperti mana yang berlaku dekat US. Banyak 1.9 trilion dia bagi bantu untuk dia punya negara untuk membantu untuk jana balik ekonomi negara dia. Di Malaysia sendiri, tuan-tuan dan puan sendiri tahu, kita ada Prihatin, kita ada Penjana, KWSP bagi iCitra, seorang 1,000 dapat sebulan, boleh guna belaka. Jadi itulah antara perkara-perkara sebenarnya yang membantu untuk apa orang kata menjadikan sebuah negara tu ataupun keadaan sekarang ni jadi lebih bagus in terms of GDP dia untuk tahun 2022. Dan kita harapkan jugalah, kita doakan yang terbaik supaya benda ataupun benda-benda baik lah yang berlaku nanti. Okey. Jadi seterusnya, kenapa pula kita perlu ataupun kita nak pergi ke global? Kenapa kita nak pergi secara global? Macam saya cakap tadi, tak cukup ke kalau di Malaysia ni saja kita nak buat kita nak buat pelaburan? Tak cukup ke? Okey, sahabat-sahabat yang saya hormati, kalau kita nak tanya diri kita kenapa nak pergi ke global, sebenarnya ini adalah peluang. Kalau kita tengok di Malaysia sendiri, memang banyak untuk kita buat pelaburan, untuk kita buat bisnes, tapi ada setengah sektor tu dah terlalu congested ataupun dah terlalu padat, ataupun mungkin sukar untuk kita masuk lagi pula dalam satu-satu sektor tu untuk kita buat investment. Jadi untuk kita dapatkan lagi peluang, apa kata kita pergi luar daripada kotak kebiasaan kita dan kita pergi di luar sana untuk rebut peluang yang lebih besar. Jadi untuk tahun depan ataupun untuk sekarang ni, moving forward, kenapa kita perlu pergi ke global? Salah satu sebab dia ialah sebenarnya untuk tahun 2021 ni, macam yang kita tengok ataupun yang saya bagi tahu tadi, kita punya keadaan semakin baik. Jadi pertumbuhan positif pasaran global ni sudah berlaku sebenarnya sejak awal tahun 2021. Walaupunlah dengan pelbagai lagi berita-berita setback yang kita mungkin nampak tak berapa nak comel, tak berapa nak jadi, tapi sebenarnya macam yang Gopinath bagi tahu tadi, ekonomi dunia semakin bagus. Dan berterima kasih juga pada stimulasi package ekonomi yang berlaku sekarang ni, dan kita boleh nampak kebaikan tu, banyak benda-benda yang baik sedang berlaku. Dan kita berharapkan positif flow ni akan sentiasa berterusan, dan kita juga berharap untuk tahun 2022 ni keadaan akan jadi lebih baiklah. Sebab yang kedua, kita juga nampak beberapa aliran masuk pelaburan yang positif dalam pasaran global. Okey, kenapa penting untuk kita buat kita nak tengok aliran masuk pelaburan asing yang positif ni untuk pasaran global. Pasal kadang-kadang tu sesebuah negara yang kecil dia memerlukan lagi modal yang lebih besar daripada luar.
Jadi bila dapat modal yang lebih banyak daripada luar, maka lebih mudah untuk dia buat bisnes. Sebagai contoh, katakanlah di Afrika, ni contoh Afrika. Negeri China datang masuk ke Afrika untuk buat investment kat situ, buat airport, buat pelabuhan, buat satu talian telefon yang bagus. Dia menyediakan satu lagi ruang pekerjaan kepada orang rakyat di Afrika. Jadi ekonomi di Afrika tu akan jadi lebih bagus. Jadi di situ akan jadi satu lagi lubuk peluang untuk buat pelaburan. Jadi sebab itulah kita katakan kita boleh nampak sebenarnya ada positive inflow terhadap global market sekarang ni. Dan sebab yang tiga, ini adalah sebab yang bagus. Ini sebab kenapa kita nak pergi ke luar negara. Kalau sebelum ni pada 2019, awal tahun 2020, banyak negara melakukan lockdown, maka dia punya ekonomi agak, orang kata apa, tertutup, tak boleh nak buat apa. Banyak kita tengok kedai-kedai yang tutup, syarikat-syarikat yang gulung tikar. Tetapi selepas tahun 2021 ni tadi, pada tahun 2021 kita nampak banyak negara dah mula untuk buka balik semula ruang perniagaan, dan kita bila nampak situ, kita nampak pemulihan dalam permintaan global selepas pandemik untuk COVID-19 ni. Tapi Encik Ilal, ada pula tapi Encik Ilal, orang cakap keadaan sekarang ni ada pula varian-varian baru pula sekarang ni. Okey, betul. Kita ada yang delta apa? Kita ada varian delta, kita ada varian beta, dan yang terkini ialah varian Omicron. Jadi ini adalah perkara-perkara yang kita tidak nampak akan berlaku. Cumanya macam contoh untuk Omicron ni, ada analisa menyatakan bahawa dengan gelombang Omicron yang baru ni sebenarnya tak berapa menjejaskan perkembangan ekonomi. Bahkan ada kajian yang menyatakan bahawa sebenarnya Omicron ni tadi merupakan petanda akhir untuk pandemik ni. Pasal dalam kajian tu ada menunjukkan bahawa delta ataupun varian Omicron ni dia makan pula varian-varian yang lain. Jadi sebenarnya kita boleh nampak ini adalah tiga sebab yang boleh kita jadikan faktor untuk kenapa perlu untuk kita pergi ataupun buat pelaburan secara global. Selepas kita tengok, sahabat-sahabat semua dah tengok apa sebenarnya yang berlaku dalam keadaan sekarang ni, macam mana GDP sekarang ni, bagus ke tak bagus untuk kita buat investment secara global. Saya nak bawa sahabat-sahabat semua kepada tempat di mana sebenarnya sahabat-sahabat boleh buat pelaburan. Okay, I think this is one of the features dalam kita punya ataupun the gist of our session this morning dalam sembang-sembang ini. Kita nak ajak sahabat-sahabat semua sembang pasal Amanah Saham Nasional Berhad pula. Alright. So, apa dia Amanah Saham Nasional Berhad ni? Macam mana Amanah Saham Nasional Berhad ni sebenarnya berkhidmat ataupun menawarkan perkhidmatan kepada orang ramai. Mungkin masih ada yang keliru lagi dengan kita punya syarikat ni, apa dia kata ASB, ESNB, ASN, sama ke? Sama ke semua ni? Okey. Dia nak kata sama tu tidak, tak sama pun tidak. Okey, untuk pengetahuan semua, kalau mana-mana yang belum tahu, for the benefit of others yang belum tahu lagi, Amanah Saham Nasional Berhad ni dia adalah satu syarikat milikan penuh oleh PNB ataupun Permodalan Nasional Berhad. So maksudnya begini, kalau kita kata PNB ni ibu dia, ni PNB ni ibu dia. PNB ni ada banyak anak syarikat. Siapa ada akaun di Maybank? Maybank tu anak syarikat PNB. Siapa guna kereta Myvi? Pro2 yang keluarkan. Pro2 tu pun sebenarnya ialah anak syarikat kepada PNB. Apa lagi? Ada pakai kereta Vios, Toyota Vios. UMW Toyota pun adalah anak syarikat PNB. Anak syarikat UMW Toyota. Jadi milikan penuh ataupun yang memiliki PNB ni, dia memiliki satu lagi syarikat iaitu Amanah Saham Nasional Berhad. Jadi ASNB ni ialah anak syarikat kepada PNB. Alright. Jadi ASNB ni lah yang mengurus dana-dana seperti mana yang kita biasa dengar, ASB lah, kita dengar ASN lah, kita dengar ASM 2 wawasan. Ini semua adalah dana-dana ataupun produk. Ini produk. Ini anak syarikat. Ini syarikatnya. Okey. Dah faham ni, baru kita boleh cerita banyak-banyak lagi lepas ni. Alright? Okey. Jadi sekarang ni, bila kita dah tahu ni,
kita kena tahu juga apa sebenarnya tanggungjawab Amanah Saham Malaysia Berhad ni. Apa tanggungjawab ASNB ni? Jadi ASNB ni sebenarnya dia bertanggungjawab, kalau kita tengok macam sebagai itu tadi, untuk mengurus dana-dana ataupun untuk mempromosikan dana-dana unit amanah kepada pelabur-pelabur yang berminat dan berpotensi. Dan selain itu, bukan ini saja, ASNB ni salah satu dia punya tanggungjawab ialah untuk educate ataupun kita bagi pendidikan kepada pelaburan, kepada pelabur-pelabur yang berminat. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tahu pasal pelaburan, salah satu kaedah yang kita buat macam webinar ni lah. Pagi-pagi ni kita cerita, kita dengar pasal ilmu macam mana untuk buat pelaburan. Dan buat pengetahuan sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan peserta webinar, kita punya ASNB ni telah berada lebih daripada 40 tahun. 40 tahun, lebih daripada 40 tahun dalam industri. Bayangkanlah kita ni pada tahun 1979. Kita ditubuhkan pada 1979. Sekarang ni kita masih lagi bertahan sampai tahun 2021. InsyaAllah nak masuk pula pada tahun 2022. Dan sampai bila-bila lah insyaAllah PNB akan ada dengan sokongan daripada pelabur-pelabur, sahabat-sahabat dan tuan-tuan dan puan. Terima kasih banyak-banyaklah. Dan for the time being, ni nak cerita juga ni, kita ada 267 bilion aset di bawah kita punya pengurusan. Dan macam yang sebegitu tadi, untuk ASNB ni, kita bukan ada ASB je. Kita bukan sekadar ada ASB je. Kita sebenarnya ada 16 dana yang saya akan ceritakan kejap sekarang. Dan setiap dana ni tadi sangat sesuai untuk semua rakyat Malaysia. Kalau kita nak selamat, bukan nak selamat lah maksud saya. Maksudnya, kalau kita nak buat investment yang elok, kita nak buat investment yang ada kompetitif punya return, cubalah pilih Amanah Saham Malaysia Berhad. Dan orang kata, senang ke nak buat investment dengan ASNB ni? Senang ke kita nak buat pelaburan dengan ASNB ni? Senang je tuan-tuan dan puan. Pasal apa? Sekarang ni, untuk cawangan saja ASNB dah ada 32 branch ataupun cawangan di seluruh negara Malaysia. Dan cawangan-cawangan kami, kalau tak cukup jugalah, kita ada ejen untuk support. Kita ada ejen untuk sokong kita punya branch yang tadi. Ada lebih daripada 2,500, 2,622 tak salah saya. Dan antara ejen kita, biasa kita pergi pejabat pos. Orang-orang lama-lama dulu-dulu memang pergi pejabat pos lah. Dan kita ada Maybank, kita ada CIMB Bank, kita ada RHB Bank. Dan yang terkini, kita ada Bank Islam Malaysia Berhad. Banyak lagi sebenarnya kita punya ejen-ejen. Boleh cek di website kita ataupun bertanya dengan kita punya ASNB Care Line. Okay? Alright. Dan bila kita buat investment ataupun bila kita nak buat pelaburan, kita boleh tengok sebenarnya setiap pelaburan tu mesti ada cara. Setiap pelaburan tu mesti ada kaedah. Dan setiap pelaburan tu mesti ada strategi yang betul. Dan begitulah juga dengan Amanah Saham Nasional Berhad. Setiap pelaburan yang dilaksanakan oleh Amanah Saham Nasional Berhad, kita ada falsafah dia, kita panggil investment philosophy. Dan untuk Amanah Saham Nasional Berhad, falsafah untuk pelaburan kita lebih kepada fundamental dan juga long term. Bila saya kata fundamental ni, maksudnya bila sebelum kita buat pelaburan, apa yang berlaku ialah kita akan buat analisa dulu terhadap syarikat-syarikat, analisa ataupun stok yang kita buat investment tu tadi. Maksudnya bila tuan-tuan dan puan-puan masuk duit dalam kita punya dana, tak kira lah ASB ke, tak kira lah dalam ASN ke, duit yang tuan masukkan tadi dalam kita punya dana tu tadi, maksudnya duit yang tuan-tuan masukkan dalam ASB ni tadi, akan kita, contoh ni ASB ataupun ASN ataupun apa-apa lah, kita akan laburkan dulu kepada syarikat stok. Tapi kita bukan main labur saja. Stok syarikat ni kita akan buat satu analisa fundamental. Apa yang kita tengok? Kita tengok daripada segi dia punya return, kita akan tengok dari segi dia punya integrity, semua kita akan check. Barulah kita akan buat investment terhadap syarikat tu tadi. Dan dana-dana kami yang bila kita buat investment adalah untuk bentuk long term, untuk bentuk long term, jangka masa panjang.
Sebab tu kalau ada yang rajin tengok, ada yang rajin tengok, contoh bila kita buat investment dalam stok Maybank. Lama kita letak duit kita dalam stok Maybank ni. Pasal apa? Kita dah buat fundamental analysis dalam Maybank. Kita dah tengok fundamental analysis dalam Maybank. Kita tengok Maybank ni bagus. Kita akan duduk sini sampailah dia akan jadi memberikan pulangan yang baik kepada kita untuk kita punya dana-dana ni tadi. Jadi bukannya kita buat satu pelaburan yang tergopoh-gopoh, satu pelaburan yang tidak ada kajian, pasal yang duduk dalam kita punya fund manager kita semuanya orang yang hebat-hebat. Kalau semuanya dicari-carilah, syarikat-syarikat lain semua nak curi-curi kita punya fund manager. Okey. Kalau saya bagi tahu tadi mana ASNB ni ada banyak lagi dana selain SP, tuan-tuan tak percaya, ni tuan-tuan dan puan boleh tengok sini. Buat pengetahuan semua, untuk Amanah Saham Nasional Berhad, dana-dana yang terdapat dalam Amanah Saham Nasional Berhad ni ada banyak, ada banyak. Macam sebagai tu ada 16. Tapi tuan-tuan dan puan kena faham, dia tak sama semuanya. Dia tak sama semuanya. Dalam Amanah Saham Nasional Berhad, kita ada dua jenis dana. Dua jenis dana ni, yang pertama kita panggil harga tetap. Yang keduanya kita panggil jenis harga berubah. Bila harga tetap ni, maksud dia ialah satu unit samaan dengan RM1 sentiasa. Dia tak akan berubah. Pasal ini adalah ciri-ciri dia, kriteria dia. Tapi bila dilaburkan mestilah ada naik turun. Tapi cuma kita kriteriakan dia untuk karakter dia ialah satu unit RM1. So dana apa yang terlibat ataupun yang dimasukkan dalam kategori harga tetap ni tadi sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan. Inilah dia. Pernah dengar ASB? ASB ni harga tetap. Sebab itulah kalau kita masuk RM1, keluarnya pun RM1 sekali dengan dividen lepas tu. ASB 2 pun sekali juga sama dengan kita punya dana harga tetap. Kita ada juga ASB 3 didik. Walaupun nama dia didik, janganlah tertipu. Bukannya untuk budak belajar je. Orang ramai dah. Lebih daripada 18 tahun pun boleh juga untuk buat simpanan dalam ASB 3 didik. Kita juga ada Amanah Saham Malaysia, Amanah Saham 2 Malaysia 2 Wawasan dan juga Amanah Saham Malaysia 3. Cik Ilal, kenapa yang atas ni lambang dia lain, yang bawah ni lambang dia lain? Mesti ada yang tertanya-tanya kan, kenapa atas ni lambang dia ni macam ni, tapi yang bawah ni lambangnya begini. Apa beza dia? Okey, walaupun mereka semua ni ialah produk harga tetap, iaitu satu unit bersamaan dengan RM1, tetapi yang atas ni khas untuk Bumi Putra. Khas untuk Bumi Putra. Yang bawah ni untuk semua rakyat Malaysia. Saya ulang balik semula, ASB, ASB 2, ASB 3 didik, ini khas untuk Bumi Putra. Yang bawah ni adalah untuk semua rakyat Malaysia. Tetapi berbeza sedikit dengan untuk harga berubah. Bila saya kata harga berubah, maksudnya satu unit samaan dengan harga pasaran. Kalau pasaran okey, maka harga pun akan naik. Kalau pasaran ada correction untuk ni sikit, maka harga pun akan turun sikit lah. Jadi itu adalah perbezaan untuk ASM, untuk harga tetap dan harga berubah. Dan di manakah letaknya ASN Equity Global? Sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan, ASN Equity Global ni terletak di jenis ataupun harga berubah. Jenis harga berubah. Dan untuk harga berubah, selain pada ASN Equity Global ni, kita ada, selain daripada itu kita ada ASN, kita ada ASN Equity 2, ASN Equity 3 dan ASN Equity 5. Juga imbang 1, imbang 2, imbang 3 global, SARA 1 dan SARA 2. Apa beza semua ni? Kejap sekarang kita akan tengok satu persatu supaya sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan boleh tengok ataupun boleh bezakan senang. Inilah dia, beza dia. Alright. Kalau kita perasan, sebenarnya bila kita hidup ni ada risiko. Okay. Bila kita hidup ni ada risiko. Nak makan, risiko dia takut tercekik. Alright. Kita nak keluar rumah, ada risiko dia takut patah kaki ke apa kan. Cumanya bergantung. Sebab itu tindakan yang kita akan ambil ialah bergantung kepada risiko yang kita sanggup nak tanggung. Alright. Sama juga dengan kita boleh buat pelaburan.
Bila kita buat pelaburan pun sama. Ada risiko dia. Bila kata pelaburan, mesti tak boleh nak lari dah. Mesti dia ada cerita pasal risiko. Jadi same goes with investment. You will have risk. And some people, they will take action against what risk that they can accept. Alright? So dalam kes ni, dalam kes pelaburan, dalam amanah saham Nasional Berhad, kita faham yang itu. Kita tahu yang itu. Jadi apa yang kita buat, kita kategorikan untuk dana-dana kita ni tadi berdasarkan risiko-risiko yang kita boleh ambil. Sebagai contoh, kita kategorikan kita punya risiko ni kepada 3 risiko. Kita ada risiko tinggi, risiko tengah dan kurang risiko ataupun risiko rendah. Untuk produk risiko tinggi, kita boleh tengok sini contohnya macam ASN Equity Global, produk-produk equity ni, apa yang kita buat ialah kita kategorikan dia sebagai risiko high risk, sesuai untuk mereka yang berumur lebih dalam lingkungan 40 ke 40 tahun dan dalam proses untuk membina harta lah, untuk membuat kekayaan masing-masing lah. Dari sini kita boleh cadangkan untuk ambil ataupun untuk buat pelaburan dalam equity. Equity ni maksud dia tuan-tuan dan puan, bila kita buat investment dalam equity, duit-duit ataupun dana-dana ni tadi dia akan buat pelaburan dalam stok. Dalam stok, dalam saham. Banyaknya lah dalam saham. Biasanya sampai up to 90% daripada dia punya allocation untuk investment ni diletakkan dalam equity. Alright. Untuk kategori yang kedua, iaitu kategori risiko sederhana, sangat sesuai untuk mereka yang ada dalam lingkungan umur 40 ke 50 tahun. Dan kita dah kategorikan dalam dana ni tadi, kita letak imbang 1, imbang 2 dan imbang 3 global. Bila kita kata imbang ni, maksudnya tuan-tuan dan puan, dana-dana tadi dia melaburkan 50% lebih kurang dalam equity, dalam stok, dan lagi 50% kita cushion dia, kita lapik dia dengan money market. Dengan money market. Dan untuk kategori yang ketiga, kita akan ada satu grup yang biasalah bila kau dah buat kerja letih-letih, bila kita dah bina family apa semua, akan ada satu masa nanti kita nak relax. Kita akan nak relax, kita nak cuba bertenang, tak nak ambil risiko yang banyak. Dan untuk mereka ini, untuk golongan ni, kita ada satu dana yang bagus, iaitu dana untuk ASN SARA lah. Dan untuk ASN SARA ni kita ada SARA 1 dan SARA 2. Okey. Apa lagi beza dia Encik Ilal? Apa lagi beza dia Encik Ilal? Kalau kita nak tahu ini apa beza, kita dah tahu dah kategori ini untuk high risiko, ini risikonya rendah sikit, ini lagi risikonya lagi rendah. Okey, selain daripada itu, kita kena tengok juga dana-dana ni tadi di mana mereka buat pelaburan. Kalau semacam contohnya, most of our dana here sebenarnya banyak buat pelaburan secara lokal. Dana-dana ni sebenarnya banyak buat pelaburan secara lokal. Di mana? Kalaulah untuk equity ni, of course di bursa lah. Pasal bursa Kuala Lumpur sini, dialah yang tempat kita buat pelaburan untuk dana-dana equity di Malaysia secara lokal. Tetapi kalau macam untuk lain-lain ni, jadi sebab itulah sekarang ni kita ada satu lagi dana yang kita buat pelaburan secara global. Ni equity 100% kita buat investment secara global, yang mana saya akan ceritakan selepas ni. Inilah dia. Okey. Macam yang sebegitu tadi, ini adalah peluang untuk kita buat pelaburan secara global, pasal kita dah nampak dah peluang yang kita boleh ambil kalau kita buat pelaburan secara global. Kita tidak fokus 100% dalam Malaysia saja. Buat pengetahuan semua, macam contoh untuk ASB, kalau tuan-tuan dan puan baca kita punya report tahun lepas, kita sendiri pun untuk ASB kita dah mula untuk kembangkan ataupun expose investment kita tu di luar negara. Dan hasilnya sangat memberangsangkan. Dengan sedikit pelaburan yang kita expose di luar negara untuk ASB, kita dapat banyak return, berkali-kali ganda return untuk ASB ni tadi. Jadi kita dah nampak yang itu. Jadi apa yang kita buat pada tahun 2019-2018 tu, kebanyakan daripada dana-dana kita dalam Amanah Saham Nasional Berhad, kita pun dah mula untuk buat investment secara luar negara. Dan alhamdulillah kita nampak perkembangan yang sangat positif
kerana pulangan yang kita terima pun sangat positif. Alright. Okey, jadi untuk ASN Equity Global ni kita ambil satu langkah besar sebenarnya. Kita ambil satu langkah besar di mana kita jadikan pelaburan kita ni 100% kita letak di dalam pasaran equity global. Right? Bukan pasaran global satu negara saja, tidak. Banyak negara kita masuk untuk ASN Equity Global ni. Cik Ila, ada orang tanya, siapa boleh buat pelaburan dalam ASN Equity Global ni? Saya berminat ni, pasal banyak peluang. Okey, bagus. Kalau mana-mana yang berminat tu, kita punya pelaburan ni sebenarnya terbuka untuk seluruh rakyat Malaysia. Baik, seluruh rakyat Malaysia? Betul, seluruh rakyat Malaysia. Bukan sekadar Bumi Putra saja, non bumi saja pun boleh untuk buat pelaburan melalui ASN Equity Global. Dan macam mana nak buat investment? Nanti kita cerita slow-slow lah. Cuma sahabat-sahabat, tuan-tuan, puan yang menyertai webinar pada hari ini, kena faham. Kita punya dana ni, ASN Equity Global ni, dia ialah satu dana yang kita kategorikan sebagai kategori growth. Growth ni maksudnya pertumbuhan. Dan bila kita kata pertumbuhan, dia punya risiko tinggi. Bila risiko tinggi, tapi kita kena tengok juga. Orang kata apa? High risk, high return. High risk, high return. Dan kita dah nampak dah macam mana keadaan ekonomi pada tahun 2022 secara global. Dan kita rasa ini adalah satu peluang untuk kita masuk, cuba dapatkan sedikit perolehan daripada pelaburan dalam bentuk pasaran global. Dan macam yang saya bagi itu tadi, untuk ASN Equity Global ni, sahabat-sahabat, 75% sehingga ke 99% daripada dana ni tadi sebenarnya kita laburkan dalam pasaran global, equity global. Bila saya kata pasaran equity global ni, maksudnya duit ni tadi kalau pergi ke US, kalau dia pergi ke US, dia mungkin masuk ke Nasdaq. Contoh, dia pergi ke Nasdaq. Jadi kita kena tengoklah kat mana-mana duit ni pergi dan kita boleh tengok di pasaran situlah yang kita akan masuk. Dan macam mana pula dengan benchmark dia? Di manakah pengukur dia? Kayu ukur dia kita guna apa? Kayu ukur dia. Kita nak tengok keberhasilan dana ni tadi kita tengok apa? Okey. Kalau biasa, kalau kita tengok contoh, kalau kebanyakan kita punya dana sebelum-sebelum ni, kita punya benchmark ialah bursa, KLSE. Tapi tidak. Untuk dana kita yang baru ni, kita gunakan MSCI akui. 90% daripada itu kita letak dalam MSCI akui. MSCI ni ialah indeks daripada Morgan Stanley. Untuk akui ni lah all country punya world index. All country, bukan sekadar emerging country, bukan sekadar negara maju, tidak. Dia semua all country, negara-negara yang ada dalam tu tadi. Alright. Jadi 90% tu kita boleh tengok. Dan kita boleh check sebenarnya berapakah benchmark ataupun berapakah performance untuk MSCI akui ni dalam internet. Kita boleh check, tak ada masalah. Sangat transparent. Okay. Dan bagaimanakah kaedah kita buat penilaian terhadap NAV ataupun harga dana tadi? Okey, ini special. Kalau sebelum ni dana kita banyak menggunakan kaedah historical. Ni kena belajar tinggi sikit ni. Historical ni apa? Kaedah yang kita guna pakai untuk ASN Equity Global ni ialah for pricing lah. Maksudnya sekarang ni, kalau sebelum ni bila kita guna kaedah historical ni, hari ni kita tengok NAV, turun, kita pun beli, kita akan dapat harga pada hari ini. Tetapi kalau untuk ASN Equity Global ni, kita buat macam industri. Kita guna apa yang industri guna sekarang ni, iaitu for pricing. Jadi kalau nampak NAV hari ni harga dia RM1, tapi bila pergi ke ASNB untuk beli, mungkin takkan dapatlah harga RM1 ni pasal dia bergantung kepada evaluation akhir hari itu pula. Okey, bukannya harga hari semalam, evaluation performance untuk pasaran semalam, tidak. Tetapi performance untuk pasaran pada hari ini. Alright, jadi kita takkan dapatlah harga yang kita nampak dipaparkan tu tadi. Dan untuk kita punya orang selalu tanya, especially bila dah akhir tahun dividen ada tak dividen. Ya, kalau ASB memang tak ada masalah insya-Allah. Tapi kalau macam untuk dana baru kita ni untuk ASN Equity Global ni, kita fokuskan kepada total return. Kita akan fokuskan pada total return. Bila saya kita masukkan pada total return ni,
kita akan lebih overweight kepada capital lah, pada capital gain, harga tu tadi. Dan fund manager kita akan usahakan supaya harga yang dipaparkan ataupun hari-hari yang diniagakan tu sesuai dan boleh bagi pulangan yang bagus. Dan kalau ada chance untuk bagi dividen untuk tahun tu, barulah kita akan bagi dividen. Bukan kita janji, bukannya kita kata akan bagi, bergantung kepada keadaan. Kalau kita boleh bagi dividen, kita akan bagi. Tetapi bila ini berlaku, sebenarnya sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan, orang risau. Tak bagi dividen tak best lah. Tak. Sebenarnya, bilalah kita tak buat, kita kata incidental polisi untuk bagi dividen, tuan-tuan dan puan boleh buat ambil peluang untuk tengok kenaikan harga dividen, harga fund kita ni naik. Kita akan tengok, kita akan pastikan performance dia akan jadi bagus, performance dia akan lebih menguntungkan kepada sahabat-sahabat yang ingin buat pelaburan dalam ASN Equity Global ni tadi. Okey. Sebelum tu, untuk eligibility ni, saya nak bagi tahu kepada sahabat-sahabat, budak-budak pun boleh buat pelaburan. Kalaulah kita ada anak, baru lahir, dah ada sijil lahir, boleh untuk buat pelaburan dalam kita punya ASN Equity Global ni. Dan dia punya initial untuk buat pelaburan tak mahal pun, tak banyak pun. Cuma RM10 saja. Mana nak cari? Di tempat mana tuan-tuan dan puan boleh jumpa satu syarikat yang offer satu kaedah pelaburan untuk unit amanah secara global dengan harga serendah RM10. Tak ada. Jadi tuan-tuan dan puan boleh cubalah untuk buat investment dalam ASN Equity Global ni. Kat mana kita dah laburkan duit tuan-tuan dan puan bila tuan-tuan dan puan buat investment dalam ASN Equity Global? Okey, seperti yang kita bagi tahu, untuk ASN Equity Global ni, tempat yang kita invest adalah di pasaran global, non jauh di luar sana. Kadang-kadang ada tempat tu kita tengah jejak pun, tak pernah jejak pun. Contoh macam, yelah, ada orang tu tak berpeluang lagi nak pergi ke US. Tiba-tiba bila masuk dalam ASN Equity Global ni, kita boleh buat pelaburan di US. Ada orang tak pernah lagi pergi ke Jepun, tak pernah lagi pergi ke China. Tapi bila masuk dalam ASN Equity Global ni, nama kita ada. Buat investment untuk dalam negara China, di Jepun. Jadi sebenarnya macam sebagai itu tadi, duit-duit dan sahabat, duit-duit tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat semua yang buat investment dalam ASN Equity Global ni tadi akan dipasarkan ataupun akan diniagakan dalam pasaran global untuk negara-negara yang saya sebut tadi itulah, seperti United States of America, di Europe, China, Japan dan Asia dalam stok-stok yang mereka tawarkan. Kalau macam contoh kalau macam di US tu kita ada Microsoft lah, kita ada Nike, kita ada Adidas. Jadi mungkin di situlah duit-duit tuan-tuan dan puan pelaburan akan dilaburkan. Dan kita punya ASN Equity Global ni, kenapa moleknya kita buat? Kita ada peluang untuk buat rebalancing. Macam mana tu Cik Ila rebalancing ni, apa maksud dia? Okey, sebagai contoh, bila kita nampak satu negara tu ada isu, ada mungkin stok dia turun. Disebabkan kita punya polisi, kita boleh kita boleh pindah pelaburan tuan-tuan itu secara cepat. Contoh, from China, kita boleh pergi ke US. Daripada US, ada isu, kita boleh pergi pada Jepun. Macam tu kita akan pick, pasal kita ada kebolehan, ASN Equity Global ada kebolehan untuk buat pelaburan secara diversified dalam negara-negara itu. Dan kita juga akan ada satu polisi yang kita akan memastikan bahawa setiap pelaburan yang kita buat situ boleh duduk situ lama lah, panggil long term punya investment. Dan di sinilah antara tempat-tempat ataupun stok-stok bila kita buat investment dalam ASNB Equity Global tu tadi. Kita di ASNB akan fokus kepada stok-stok ataupun saham-saham yang dikategorikan sebagai 4 tema lah. Yang pertama kita panggil kategori sebagai Global Champion. Siapa tak kenal Amazon? Siapa tak kenal Microsoft? Kalau tak ada Facebook, payah. Tak payah duduklah di era di zaman sekarang ni. Facebook ni semua orang, hampir semua orang ada. Alphabet ni apa Siapa pernah dengar Alphabet Inc ni?
Alphabet ni lah yang nguruskan Google. Jadi kalau inilah kita panggil sebagai stock champion. Stock champion inilah di mana kita boleh buat investment, kita akan masukkan duit tuan-tuan dan puan, kita akan buat pelaburan di sini. Selain daripada itu, kita juga memilih untuk buat pelaburan dalam secular new market. Secular new market ni adalah pelabur-pelabur ataupun stok-stok yang boleh bagi pulangan yang banyak lah, boleh bagi pulangan yang tinggi, yang akan menggantikan untuk kita punya global champion ni. Sebagai contoh, CATL ni, cattle ni, ramai orang tak tahu sebenarnya CATL ni dia adalah pembekal bateri lithium, pembekal bateri lithium untuk kereta elektrik. Dan kalau tak kenal, siapa kenal Tesla? Tesla ni ialah satu syarikat kereta elektrik. Tesla ni sekarang ni sangat terkenal. Orang dah rasa bila kita dah go for sustainability, kelestarian, orang pun dah tak nak dah guna apa orang kata apa? Minyak petroleum, kita ganti dengan elektrik. So Tesla ni dah umum, dia dah start nak procuring cattle punya produk untuk kereta dia. So just imagine kalau orang dah start guna kereta elektrik, cattle CATL ni dia akan jadi satu stok yang orang kata apa, mahal lah. Dan PNB ambil langkah yang bagus bila kita cuba untuk buat investment di sini. Dan selain daripada itu, kita juga buat investment, kita fokuskan kepada future IPO. Future IPO. Contoh macam Grab. Grab, tak kenal Grab, tak tahulah. Bukalapak ni ialah satu syarikat di Indonesia. Dia lebih kurang macam Shopee juga. Yang ini kaki game. Siapa tak kenal, bukan orang game lah. Siapa main game, dia akan kenal Krafton ni yang buat keluar PUBG ni. PUBG. Jadi, di sinilah antara tiganya yang kita buat investment. Tapi kita ada satu lagi fokus untuk investment, tema investment kita, iaitu Next Multi-Baggers. Next Multi-Baggers ni bermaksud stok-stok yang ada, orang kata apa, kebarangkalian ataupun kebolehan untuk menjadi global champion. Sebagai contoh, C Inc ni. Siapa tunggu 12 hari bulan 12? 12 hari 12. C inilah yang jaga 12-12 ni dalam bentuk syarikat dia Shopee. Orang gila dah ni, nak masuk 12 bulan 12 dah. Lagi 2 hari lagi orang akan start beli belah. Jadi ini adalah 4 tema yang kita buat ataupun yang kita pilih bila kita buat investment untuk ASN Equity Global. Saya ulang temanya yang pertama ialah Global Champion. Ini biar kita faham. Yang kedua kita pilih stok-stok yang secular new market. Yang ketiga future IPO. Dan yang keempat Next Multi-Baggers. Dan ini adalah tema yang kita akan gunakan bila kita buat investment dalam ASN Equity Global. Okey ke Cik Lal buat macam ni? Sebenarnya nanti kita akan tengok lepas ni kenapa peluang-peluang kita lah. Pasal untuk setiap stok-stok dalam yang kita ada di sini bukannya calang-calang, bukan stok-stok yang biasa-biasa. Okey. Now, ni yang kita nak jawab soalan ni tadi. Kenapa saya patut pertimbangkan untuk buat pelaburan dalam ASN Equity Global? Mula-mula sekali, tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah dana pertama Amanah Saham Nasional Berhad yang 100%, 99% dananya ataupun investmentnya berlaku dalam pasaran global. Berlaku dalam pasaran global. Maksudnya ASNB ni baru lagi ke buat pelaburan dalam luar negara? Tak. Tidak. Kita lama dah buat investment di luar negara. Kita lama dah main international. Contoh kita ada di UK, kita ada di Australia, kita ada di Jepun, kita ada di London buat investment dari syarikat-syarikat yang banyak di luar negara sebelum ni. Cuma ini adalah dana kita yang pertama pasal kita nampak ini peluang. Kenapa? Pasal kalau di Malaysia, kalau kita tumpukan di Malaysia, contohnya di bursa, capital yang terbesar adalah dalam sektor financial, di bursa KL. Maksudnya yang pegang bursa pasaran equity di Malaysia ni ialah Maybank contoh, stok-stok bank, Maybank, SMB Bank, apa semua itulah. Tetapi keadaan sekarang ni kalau kita tengok dengan norma baru yang kita buat sekarang ni, kita guna platform internet,
kita guna, bila saya cakap dengan tuan-tuan dan puan ni pun kita guna platform teknologi, kita guna platform Zoom. Jadi di sini di Malaysia stok-stok ni tidak ada. Yang ada stok-stok contoh macam stok Microsoft, Facebook, in fact macam yang Shopee pun semuanya di luar negara. Jadi ini adalah peluang untuk kita grab current trend ataupun trend semasa dalam buat investment. Jadi tidaklah kita menumpukan saja pada dalam negara yang lebih kepada financial institution punya stok, tapi kita pergi jauh lagi, kita pergi luar negara untuk grab opportunity, dapatkan satu peluang meniaga mengikut trend dalam keadaan sekarang ni. Satu lagi tuan-tuan dan puan, kalau kita tengok balik stok-stok yang kita tengok ni, ni. Kalau kita nak meniaga sendiri, kalau kita nak beli stok dia sendiri, contoh untuk global champion ni. Alright, contoh Facebook ni satu unit stok dia, harga dia ialah dalam RM1,400. Ni Facebook ni. Stok dia satu unit 1,400 dan kita tak boleh beli satu unit. Kena beli satu lot. Satu lot ada 100. Jadi kalilah 1,400 kali 100 unit berapa? Ini baru Facebook. Kita tak tengok lagi Amazon ni. Amazon ni satu unit stok dia bersamaan dengan RM14,000 lebih kurang. 14,000. RM14,000 satu unit untuk buat investment dalam Amazon. Kalilah 100. Kalilah 100 unit. So, bila sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan cuba ataupun buat pelaburan dalam ASN Equity Global ni, melalui ASN Equity Global ni lah, nama tuan-tuan dan puan-puan ataupun duit tuan-tuan dan puan tu boleh dilaburkan di dalam Amazon, dalam Facebook, dalam Alphabet Inc, dalam Microsoft. Ini peluang untuk kita dapatkan pulangan dalam bentuk pelaburan di luar negara melalui ASNB. Melalui ASNB. Dan tuan-tuan dan puan, macam sebegitu tadi, dana kita ni tadi sangat murah. Kita boleh, bukan sangat murah lah, sangat rendah harga permulaan dia. Macam sebegitu tadi, kita boleh mulakan dengan harga RM10 saja. Mulakan dengan RM10 saja. Lepas tu kalau nak tambah, kita boleh tambah dengan RM1 saja. Kita boleh tambah dengan RM1 saja. Tapi takkanlah kita nak tambah RM1 juga kan. Cuma ni adalah kita nak beritahu affordability dia dan liquidity dia. Dan hari ni masuk, katalah hari ni masuk, esok nak jual pun tak ada masalah. Kita tak perlu tunggu tempoh yang panjang untuk jual balik ke kalau sangat-sangat perlukan duit. Kita nak guna sangat duit tu tadi. Kalau tak guna, biarlah duduk situ, dia bercambah kan. Dan kita boleh katakan ini adalah satu kaedah pelaburan yang satu-satunya ada di Malaysia ni. Tak adalah kita nak dapat kaedah pelaburan yang se-liquid begini ataupun se-elok begini. Alright. Dan kita boleh tengok kita punya, macam yang saya cerita tadi, pelaburan-pelaburan yang ada di dalam Amanah Saham National Equity ni tadi, dia sangat diversified. Dia sangat diversified. Tengok 4 tema tu tadi cukuplah. 4 tema yang saya bagi tu cukup dah. Kita bukan sekadar invest dalam global champion saja. Tapi kita juga cari peluang di tempat pelaburan yang baru macam seperti itu dalam next multi-baggers tu tadi. Dalam next multi-baggers tu tadi. Tuan-tuan dan puan boleh tengok harga stok untuk sebagai contoh C itu tadi berapa, boleh bandingkan dan mungkin kita boleh anggarkan kenaikan itu pula macam mana for the next 5 years. Alright? Okay. Dan untuk masa sekarang ni, tuan-tuan dan puan, kita ada beberapa kempen yang masih kita lakukan atau masih kita laksanakan untuk kita punya dana ni tadi untuk ASN Equity Global, kempen promotion. Promotion yang pertama untuk Financial Planning Solution Package ni, kita ada buat macam bundling. Kita ada buat bundling untuk fixed price dengan variable price. Fixed price ni tadi akan melibatkan dana-dana yang harga tetap dan kita boleh juga buat, dan kita gabungkan dengan ASN Equity Global ni tadi serendah minimum investment pada RM10,000 lah. Tadi kata RM10, betul. RM10 tu untuk kita mula buat investment untuk buka account. Tapi ini untuk kita dapatkan orang kata apa, kelebihan, kita buat investment RM10,000 dan kita akan dapat pecahan RM5,000 masuk dalam fixed price, RM5,000 kita masuk dalam ASN Equity Global. Dan tuan-tuan dan puan yang risau,
kita akan bagikan orang kata apa, cara-cara tu nantilah. Dan benda ni cuma available via My SNB, itu portal kita, portal untuk pelaburan secara online internet, pelaburan internet untuk ASNB, boleh cubalah. Dan dia sampai 31 Disember 2021. Dan satu lagi kempen ialah, ini tak ada kena-mengena dengan ASN Equity Global, tapi kalau macam ada yang berminat untuk buat ASB dan ASN, sama juga bundling juga, kita akan bagi service charge ataupun sales charge yang rendah dengan 1%. Tapi yang saya nak bawa pada sahabat-sahabat semua sekarang ni, kalau tuan-tuan dan puan ambil peluang satu lagi, iaitu initial sales charge untuk kempen ni, kita akan bagi kempen ataupun sales charge yang rendah daripada 1% sampai 2.5% dengan investment paling rendah RM10,000. Untuk detail nanti boleh tanyalah dengan kita punya agent ataupun dengan kita punya branch di SNB nanti. Jadi saya rasa kita dah berada di akhir kita punya webinar pada hari ini, sesi presentation saya. Kalaulah kita nak jadi pelabur yang bijak, kalau kita nak pastikan kita yang pelaburan tu tadi adalah satu tindakan yang betul, kita kena bertanya dengan orang-orang ataupun mereka-mereka yang faham tentang pelaburan. Jadi di Amanah Saham Malaysia Berhad, kita ada profesional yang boleh memberikan nasihat tentang pelaburan, dan datanglah kepada Amanah Saham Malaysia Berhad SNB yang terdekat, cawangan SNB terdekat, untuk sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan dapat nasihat pelaburan yang betul. Jadi saya rasa daripada saya itu sahajalah. Kita serahkan balik kita punya platform hari ini kepada Encik Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Hilal. Okey, terang benderang apa yang diterangkan. Oh, tu dah terang benderang kan? Terang Okey, Cik Hilal. Okey, ni macam liga, jangan salah faham Kita rehatkan dulu Cik Hilal lah, rehat kan, bukan macam Liga Bola Sepak Malaysia. Kalau rehat tu maksudnya kena sack lah kan. Kita rehat sekejap bagi Encik Hilal minum air ke apa semua. Sementara ni saya pun. Okey, Encik Hilal, mana dia Encik Hilal? Ada. Okey, Encik Hilal, okey, anda sudah berhenti direhatkan. Okey. Okey, berhenti direhatkan. Okey, kita tengok apa soalan yang ada ni. Jap. Jangan bagi soalan susah Cik Iskandar. Siap. Saya nak bagi soalan yang nampak macam soalan fizik semasa saya form 5 tu. Sudah. Sekejap. Mana soalan ni? Sekejap. Saya baca daftar. Banyak benar si Fauziah ni. Okey, tengok. Saya rasa yang ni soalan Wan Zulkarnain dan Faris Aiban. Ini soalan ni lebih kurang ya. Tapi rasa macam dah yalah Cik Hilal dah terangkan, tapi tak apalah kalau mungkin dia punya penerangan semula dari Wan Zulkarnain dan Faris Aiban. Dia soalan lebih kurang ya, sebab seingat saya campur-campur sajalah. Dana ASN Equity Global, yang ni ditanya terlibat dengan company yang belum public listed dan kemudian public macam Grab. Tak, itu satu. Lepas tu Faris Aiman tanya, dana ASN Equity Global akan melakukan investment dalam syarikat startup yang berkemungkinan besar akan menjadi syarikat besar dan multi-billion pada masa akan datang, seperti Grab dan Facebook. Ini soalan lebih kurang kan? Boleh tangkap apa yang saya dimaksudkan soalan ni? Boleh, faham. Jadi soalan itu tanya, adakah ASNB Equity Global akan buat pembelian ataupun buat pelaburan dalam syarikat-syarikat yang baru ataupun IPO lah kan, seperti Grab. Jadi macam itu tadi saya rasa saya ada ceritakan dah. Ya, betul. Itu adalah antara 4 tema yang akan digunakan oleh pihak Amanah Saham Malaysia Berhad dalam pelaburan untuk ASN Equity Global ni tadi. Daripada Global Champion, selain daripada Level Secular, ataupun selain daripada Next Multi-Baggers, kita juga ada yang kita panggil sebagai IPO tu lah. Contoh macam Grab, Facebook tu kira dah global champion lah. Facebook tu dah kira global champion. Kira macam Grab, macam yang seperti itu tadi, Bukalapak, itu adalah syarikat-syarikat yang kita katakan ada potensi untuk jadi orang kata apa, stok global champion lah. Jadi untuk jawab tu kita ada buatlah investment untuk stok-stok yang sebegitu.
Satu lagi soalan tu apa lagi Cik Iskandar? Pasal apa tu Dia dia lebih kurang je yang Faris masukkan kan. Dia apa? Public listed ya. Yes. Ya, lebih kurang lah. Dia combine ni saya campur-campurkan dia. Saya pun jadi peningan nak baca tak lebih kurang lah. Kita faham lah gist dia. Okey, soalan kedua dalam ni. Alright. Okey, daripada Zulkhairi Zulkifli. Boleh terangkan apa yang dimaksudkan dengan kaedah enhanced rebalancing opportunity tu? Okey. Oh, dahsyat tu. Tu dia. Ada level soalan fisik ya? Soalan fisik ada Cik Iskandar. Okey, sebenarnya ini kita santai-santai lah Jadi bila kita katakan mula-mula kita kena faham dulu apa yang dimaksudkan dengan rebalancing tu. Right. So rebalancing ni bermaksud kita adalah satu proses untuk kita susun balik semula weightage sesuatu portfolio dalam investment. Jadi dalam ASN Equity Global ni kita ada peluang dan kita ada cara untuk kita enhance proses untuk balik semula weightage dalam kaedah rebalancing. Pasal apa? Dia melibatkan pembelian ataupun penjualan aset dalam portfolio dana tu tadi. Sebagai contoh, katalah sekarang ni kita target buat investment, target allocation dia lah. Contoh di US ialah 70%. Contoh di US 70%. Kalau di Europe, katalah kita contoh 80% contoh. Tetapi berlaku sesuatu di Europe katalah 60%. Tetapi berlaku sesuatu di US menyebabkan ekonomi situ tidak apa-apa bagus, maka di sini kita akan melakukan kaedah rebalancing tu tadi. Jadi kita akan switch. Instead of kita buat di US 70%, kita jadikan dia kurangkan dia mungkin 60%, kita tak boleh buat keluar semua. Kita banyakkan pula di UK, pasal di UK dia punya keadaan ekonomi dia bagus waktu tu. Jadi inilah yang kita panggil sebagai kaedah rebalancing untuk portfolio tu tadi. Jadi ASN Equity Global kita ada kemampuan untuk buat macam tu pasal FMD kita ataupun kita macam seperti itu tadi kita guna falsafah fundamental yang tinggi lah. Alright, Cik Lal. Alright. Itu dia. Okey, faham Cik Zulkhairi kaedah enhanced rebalancing opportunity. Saya tahu cuma rebalance tire aja. Tu dia. Alright. Okey, soalan Erwin T. Okey, boleh tanya kalau sudah simpan investment tapi perlukah kita buat komitmen untuk bayar monthly ke? Ini soalan yang terpilih daripada ni. Kalau sudah simpan investment tapi perlukah kita buat komitmen untuk bayar monthly? Itu dia. Okey. Erwin. Saya rasa kaedah yang mungkin dipanggil cost averaging lah. Cost averaging. Betul tak? Jadi kita dah buat investment yang kalau kita kata nak bayar monthly tu dengar-dengarnya macam buat financing. Tapi tidaklah. Saya harap bukan soalan tu lah. Financing tu dah luar topik. Jadi kalau macam kita dah buat investment, kalau kita rasa kita nak buat tambahan untuk kita punya investment tu tadi, salah satu kaedah yang kita boleh guna pakai ialah dollar cost averaging. Dollar cost averaging ni dia melibatkan pelaburan secara berkala untuk setiap macam untuk tempoh yang sama. Contoh sebulan kita buat investment sebanyak RM200. So every month kita letak RM200. Kenapa? Pasal bila kita buat investment tuan-tuan dan puan pada yang bertanya tu tadi, dia ada cost. Jadi dengan kaedah dollar cost averaging ni kita sebenarnya boleh mengurangkan cost dengan kaedah unit. Bila kita buat investment, pertambahan unit yang banyak tu tadi sebenarnya akan dapat mengurangkan cost. Jadi betul kita boleh guna kaedah pelaburan secara berkala dalam bentuk bulanan untuk mengurangkan cost investment tu tadi. Alright. Okey, terima kasih. Okey, Saudara Erwin saya harap penerangan Cik Hilal tadi cukup jelas untuk difahami. Okey, sebab saya rasa ni macam last one ni. Tanya kat Hilal benefit ni jawab. Macam dah jawab. Okey. Ni ke soalannya? Confused sebab saya tengok bila banyak sangat dalam senarai ni kan. Ramai peminat. Ya, betul. Okey, dia ni. Okey, ni di soalan ni kata untuk benefit semua orang lah. Dia kata daripada Muhammad Suali Faizi biar bersyukur. Initial RM10 dengan additional RM1 tu kena buat dekat branch ke? Try dekat MySMB untuk equity global minimum RM150 rasanya. Okey. Kalau
Macam untuk, terima kasih yang bertanya tu. Kalau macam untuk pelaburan initial RM10 dengan RM1 tu boleh buat over the counter. Memang counter. Tapi kalau RM100 tu, itu memang di dalam MySNB, memang syarat-syarat dia pelaburan minimum mesti RM100 lah. Oh, memang kalau nak buka dekat portal memang 150 kan? So maknanya permulaan tu dekat counter sahaja. Ya, betul. Yang tu okay. lah counter. Okey, jelas Encik Suhaili. Okey. Oi, bertambah lagi. Alright. Nampaknya memang berminat betul ni. Okay, saya tanya kat Hilal lah. Dia ni. Tu dia. Daripada Maizatul Fazura. Encik Hilal, di mana pelabur boleh dapatkan maklumat berkenaan fund ni? Misalnya fund fact sheet EG ni, macam mana pelabur nak tahu di mana EG invest? Okey, good. Okey, soalan yang bagus soalan yang bagus. Jadi macam untuk kita dapatkan maklumat tentang pelaburan ni, kita boleh tunggu kita punya fund fact untuk pelaburan ni. Cumanya sekarang ni saya rasa dalam kita punya website amanat www.asnb.com.my tu, kita masih belum keluarkan lagi yang dana tu, cuma kita ada makluman di situlah. Tapi kalau untuk makluman yang lebih lanjut, boleh kita punya cawangan di pejabat ASNB yang terdekat, ataupun kita boleh jumpa dengan ejen-ejen kita lah. Macam seperti itu tadi, ejen kita tu ada Maybank, CIMB Bank, RHB, kita ada CIMB Bank, M-Bank, kita ada Hong Leong Bank, dan kita ada juga Bank Muamalat, yang terkini Bank Islam. Jadi boleh pergi ke kita punya ejen-ejen yang berhampiran ataupun cawangan-cawangan kita berhampiran untuk dapat penerangan face to face lah. Alright. Okey, terima kasih. Okey, Puan Maizatul Fazura. Okey, Puan Maizatul Fazura ni. Alright. Seterusnya, Faris Aiman bertanya lagi. Okey, dua soalan terus di tipiknya. Adakah pihak SNB akan tunjuk syarikat-syarikat apa yang telah investment dilakukan? Okey, dalam kurungannya saya cek untuk investment harga tetap ada tunjuk top 10 syarikat yang dilabur di MySNB portal. Okey, itu soalan pertama dia. Soalan kedua dia, saya telah buka akaun ni minggu lepas dan dah dapat untung. Adakah kami akan dapat update secara real time? Wow, hebat ni. Wow, untung dah minggu lepas. Seminggu buat investment dah untung. Bagus. Okey, untuk menjawab soalan Cik Faris Aiman tu tadi, adakah pihak SNB tunjuk syarikat-syarikat apa yang telah kita buat investment yang dilakukan? Jadi macam kebanyakan kalau kita tengok fund fact sheet kita sebelum ni pun, memang kita akan tunjuk tempat ataupun syarikat-syarikat yang kita ada buat investment. Biasanya top 10 company yang kita ada buat investment sekali dengan allocation of investment tu tadi. Kita akan tunjuklah dalam kita punya fund fact sheet nanti. Dan untuk soalan yang kedua tu, adakah kami akan dapat update secara real time? Real time. Real time. Sebenarnya untuk dapatkan makluman tu tadi, Cik Faris. Kita boleh cek dalam MySNB. Kita boleh tengok apakah nilai pelaburan kita sekarang ni. Cumanya saya bagi tahu tu, untuk dana ASN Equity Global ni, dia adalah dana yang berbentuk forward pricing. Dia adalah dana bentuk forward pricing. Jadi kalau bentuk forward pricing ni, maksudnya kalau kita buat jualan hari ini, kita tak akan semestinya dapat harga hari ini. Pasal evaluation harga untuk NAV ASN Equity Global dilakukan selepas pasaran ditutup pada hari semasa tu. Jadi kita cuba dapat tahu harga biasanya 2 hari atau 3 hari selepas itulah. Forward pricing. Forward pricing dia lain sikit tapi standard sekarang memang forward pricing kan. Betul Cik Skandar. Dia memang exercise industry memang kita buat guna kaedah forward pricing sekarang. Jadi yang macam sekarang yang lepas ni yang dah historical pricing tu memang tak apalah, itu dah lepas lah. Itu siapa ada tu untung. Itu bagus lah. Tak ada pula dia nak suruh semua yang historical pricing tu jadikan forward pricing, tak adalah. Takat ni tak ada lagi. Itu special ASNB tu. Kita je yang ada historical pricing. Alright. Okey, ni Hasif Hazrin. Cik Hasif. Hasif Hazrin. Salam Cik Hilal. Untuk aset equity global, adakah worth untuk dollar cost averaging? Kena harga berubah-ubah. Ini interesting tak? Pasal tadi Cik Hilal dah sebut tadi pasal dollar cost averaging. Macam betul dia kalau harga makin naik, macam mana tu? Kan? Okay. Good question. Now, dollar cost averaging ni dia adalah salah satu saja kaedah yang digunakan dalam pelaburan. Dia adalah salah satu saja. Banyak kaedah untuk buat pelaburan ni. Cuma salah satu dan yang paling senang ialah dollar cost averaging. Dan dia satu cara untuk kita
mengurangkan kos pelaburan tergantung kepada NAV pada hari yang kita buat investment tu tadilah. Tapi kalau kita nak buat dollar cost averaging, saya nasihatkan agar para penonton peserta webinar pada hari ini dapatkan dulu khidmat nasihat daripada pihak Amanah Saham Malaysia Berhad. Biar kita lebih jelas, biar kita lebih lebih maklum tentang kaedah tu tadi. Pasal sebegitu tadi, dollar cost averaging ni hanya salah satu daripada kaedah. Ada macam-macam lagi kaedah pelaburan yang kita boleh ajar. Macam-macam. Loss. Alright. Alright. Yalah, kadang-kadang bila tengok orang yang macam tengok harga dia makin lama makin naik, macam harga makin naik. Berdebar juga kan. Berdebar ke apa? Orang Kelantan dia panggil gini, Cik Iskandar. Pas cerah. Itulah bila tak harga makin tinggi, nak jual ke, nak simpan, nak boleh takkan tambah ni. Betul. Sebab tu saya kata dapatkan nasihat lah. Alright. Okay. So, okay. Hoish, memang non-stop ni soalannya. Daripada Adib Yazid. Okay, ini soalan dia. Bagaimana approach ESG untuk dana ini? Adakah kriteria ESG terpakai untuk global equity ini? Apa ESG ni? Okey, yang untuk ESG ni saya rasa sepatutnya soalan ni dia kena pergi jawab kepada kita punya fund manager. Kita kena ada satu untuk jawab soalan untuk ESG ni. Yalah. Lebih memerlukan penerangan yang lebih detail pasal penyebabkan pelaburan yang macam ESG ni tadi kena dapatkan maklum kepada kita punya fund manager department lah, Cik Iskandar. Ya, betul. Banyak-banyak. Ya, betul. Memang fund manager ni memang susah. Kita pun dalam dulu dapat sekali je. Malu-malu orangnya. Takut salah cakap, salah maklumat. Okey, FMD je boleh jawab. Okey. Saya ingat soalan. Wow. Mana ni? Tak payah jawab. Okey, dah tak ada. Alright. Nampaknya dah tak ada apa dah soalan. Alright. Okey, Cik Hilal. Okey, kita boleh sekali lagi. Cik Hilal berehat sekali lagi. Kita ada sesi promosi pula. Sesi promosi. Okey, alright. Okey, saudara-saudara sekalian. Okey, terima kasih atas semua soalan yang telah diajukan tadi. Okey, tak tahulah kalau ada sempat ada soalan yang best-best lagi. Mungkin tapi tak apa. Okey, setakat sini saja. Okey, dengan ini. Okey, sudah tamat. Okey, sebelum tu kita serahkan Encik Hilal. Kalau ada apa rumusan yang Encik Hilal nak kongsi sebelum kita mengakhiri webinar pada hari ini. Encik Hilal? Okey, terima kasih Encik Iskandar. Terima kasih juga saya ucapkan kepada peserta-peserta webinar pada hari ini. Jadi hari Jumaat ni hari berkat, kita dapat pula ilmu yang elok pada hari ini. Jadi insya-Allah sama-sama kita boleh gunakan apa yang saya bagi tu tadi. Jangan lupa untuk cuba buat pelaburan di ASB Equity Global. Kita manfaatkan peluang ni untuk kita jadi salah seorang pelabur global. Jangan lupa pilih ASB sebagai tempat pelaburan bijak anda. Terima kasih sekali semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih Encik Hilal, tim-tim ASMB di SCMD dan juga saudara-saudara yang tekun mengikuti webinar hari ini. Kami bagi pihak ASMB mengucapkan terima kasih sekali lagi dan juga kami mohon maaf andai kata terdapat kekurangan dari segi kami. Yang baik itu datangnya daripada Allah, yang lemah itu daripada kelemahan kami sebagai manusia biasa. Kita berjumpa lagi dalam program yang akan datang, insya-Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih.